Bismillahirrahmanirrahim. We will continue our online class on the last topic in chapter 2, AC voltmeter, full wave rectification. Okay. Banyak tu. Okay, AC voltmeter, full wave rectification. This is the continuing from previous subtopic, which is half wave. So before we have upload the video for a half wave, so now full wave. Okay, so the difference is now in previous we have only one or two diode, but for full wave the circuit involve four diode, D1, D2, D3 and D4. Okay, full wave has higher sensitivity rating. Okay, you still remember S, sensitivity is S. So in this case SAC, they call it full wave or FW lah, full wave. Kalau half wave SAC, half wave. Okay, change the input waveform from positive to negative to only positive. Okay, the bridge type rectifier circuit is mostly used for full wave rectification. So bridge type rectifier, inilah yang ni 1, 2, 3, 4. Okay, so this is the AC voltage, AC voltage macam ni. So this is itulah meter movement, PMMC, permanent magnet moving coil. The problem with this meter movement is it only function using DC. Okay, sebab kita nak dia bergerak satu arah je macam ni. Ni dia punya jarum tu, bila dia ada voltage dia bergerak kan, daripada kosong ke berapa. So dia satu arah je dia bergerak. So hanya dia operate arus mengalir, the current flow in only one direction here. Kalau dia flow this way, dia akan jadi wobble tu kan. Okay, so in order to have that, we have a full wave rectification for AC source. Okay, so AC here, AC voltmeter, this is the AC in, the power supply, like this. Okay lah kan, ni sine wave. So in previous half wave, the output is only half, right? You still remember the output for half wave rectifier only half, the positive side only. Maknanya bahagian ni sahaja, bahagian negatif reject, tak ada, dia tak keluar. Dia keluar macam ni kan, only the positive part. Yang ni tak ada for half wave. But in full wave, yang ni the negative part in the voltage source become the positive part here. Here, this part here, and saya tukar color. This part, the negative part, become this one. Okay, so yang ni and this one. Oh, maknanya full wave tu negatif lah dia, tempat dia.
Okay, full wave meaning that ini sine wave ni bila dia lalu dekat meter moment, dia akan jadi, semua akan jadi positif ni, positif. Yang positif memang positif lah. So yang negatif ni dia akan jadi positif. Yang positif dia akan jadi positif lah. Yang negatif pun dia akan jadi positif. So ini ialah output DC out. Ini dekat sini. Ini yang ni. So macam mana, how it happen? Okay, we know that the AC current flows, sekali dia pergi sini, sekali dia pergi sini kan. So ini ialah macam contoh lah. So yang positif tadi, yang positif ni, okay, tengok laluan dia. Ini ialah voltage in, voltage source or supply. Yeah. Okay. So untuk V out ni tadi yang apa? Meter movement tu. Yang IM dan RM. Okay. So untuk this cycle, dia akan lalu ke sini. Okay. So positive cycle this way, the current will flow this way, and here it will go this way. Sebab kat sini dia tak boleh pergi, sini reverse bias. So sini macam tak ada lah benda ni, macam circuit, open circuit lah, macam ni tak ada untuk positive flow. So circuit, the current akan flow this way dan akan lalu ke sini. Kat sini kan. So jarum ni akan bergerak ke sana lah. Okay. Akan lalu sini, dia akan balik ke sini. Here. It will go here. Okay. This way. So complete satu circuit. For positive cycle. Okay. For negative cycle, yang ni, current akan flow this way. This way. Sampai sini. Dia akan lalu sini. Dia akan lalu mana? Sini. Dia akan lalu sini. Ni macam terbalik kan? Tengok. Tengok circuit ni. Terbalik pun sama ke ni? Sama. Okay, circuit ni dia akan lalu ikut sini. Akan lalu ikut sini. Akan lalu ikut sini. Okay, sampai sini. Dia akan lalu ikut sini. Dan akan masuk ke sini. Okay, masuk sini. So untuk negative cycle, dia akan lalu, so tadi untuk negative cycle dia akan lalu ikut sini. Ni dia apa ni? D3 D3 sini. Dia akan lalu ikut D3 yang ni. Tengok ni tengok benda ni. Ni 1, 2, 3, 4. So D1, D2, D3, D4. So untuk negative cycle dia akan lalu D3 dan D1. Ini kan. Untuk positive cycle yang merah ni dia akan lalu D2
D2 dan D3. Mungkin ada perubahan sikit lah. Okay. So meaning that walaupun dekat sini ada positif dan negatif cycle, tapi dekat meter movement semua arah arus sama. Okay. Dari sini ke sini. Okay. Ni ada dia punya cycle dia. Ni dia punya ringkasan dia yang ni. Okay. Positive cycle, tengok sekali lagi. Positive cycle. Sini. Lalu D2. Lalu I akan lalu meter movement ni. Kemudian D3 dan pergi ke sini ya. Ke sini. Okay, untuk negative cycle dia akan lalu D4 dan D1. Okay, yang ni circuit ni untuk description yang ni ya, yang ni. So you tengok dia punya flow lah. Cuba tengok. Untuk positive cycle kita pakai warna merah lah. Okay. Ini kita tengok sikit lah. Okay, dia akan flow through D2 dan D3. Okay, D2 dan D3. Tengok ni. Sini. So dia akan lalu D2 sini. Lalu sini. Dan balik ikut D3. Dia akan lalu sini. Ke sini. Okay. Untuk positif, untuk negative cycle this way, dia akan lalu apa? D1 and D4, D1 and D4. Okay, dari sini dia akan lalu negative cycle. Ini positif negatif bulat ni kan? Satu bulat, satu tak bulat kan? Ni positif, ni negatif kan? Ni positif, ni negatif. So maksudnya untuk positive cycle yang ni akan jadi positif. So biasalah arus akan keluar daripada positif. Macam bateri kan? Bateri you ada satu pendek, satu panjang. Panjang ni ialah positif, yang pendek negatif. So biasanya arah arus akan keluar daripada yang panjang ni, yang positif. Okay. So untuk AC, secara ringkasnya kita akan kata benda ni dia akan bertukar. Untuk positive cycle, yang positifnya belah ini. So bila negative cycle, yang ni jadi panjang pula. Yang ni panjang, yang ni pendek. Ni lah dia bertukar ni. Satu masa dia jadi positif. Untuk positive cycle. Untuk negative cycle, yang ni pula jadi positif. So arah arus keluar ikut sini. So untuk negative cycle, arah arus keluar ikut sini ya. Keluar. D4. Lalu sini. Dia akan keluar sini. Lalu sini. Sini masih sama. Arah yang sama. Dan balik ikut D1. Okay. Boleh ya? Boleh. Buat apa tu? Boleh. Gambar ni lah, nak gambar ni. Jangan nak tengok pening sangat. Kadang-kadang dia pening kat sini. Okay. Untuk case diode, ideal case, diode dianggap mempunyai rintangan kosong. Okay. You boleh assume lah ni. Kalau sebelum ni, kalau nilai rintangan, resistance value for diode is not given, then you can assume it is ideal diode with R equal to 0 ohm. Sometimes the value is given, for example, R equal to 50 ohm. Untuk case soalan half wave rectifier tu, dia beri nilai diode dengan nilai 50 ohm. Kalau dia tak bagi, maksudnya kosong lah. Okay, kosong ni ideal, maksudnya dia macam tak ada lah. Macam kita panggil forward bias, the resistance is 0. Reverse bias, resistance is infinity. Macam tu. Diode lah. Kalau you
baca sikit lah pasal diode. Dia ada forward bias dan reverse bias. Okay, so kat sini V in equal to VRS plus VRM. Apa ni? Inilah untuk circuit ni. Sebab sini tak ada rintangan, so ini V equal E in ataupun V in equal to VRS dan VRM. You boleh faham ke circuit equation ni? Boleh faham lah kan? Kalau you lukis balik ni, dia akan jadi macam ni. You ada V in. Macam biasalah, macam circuit yang biasa tu. Ada RS dan RM. Macam tu lah. Untuk voltmeter. So yang ni ialah E in. So E in equal to VRS plus VRM. Macam ni. Circuit ni. Dengan kita anggap benda ni R equal to kosong. Benda ni. Macam tak ada lah. Macam wire je lah. Kalau R equal to 0. Okay. So you boleh rearrange this equation. VRM equal to yang ni tolak ni lah. So V ni V. VRM equal to E in tolak VRS. Okay. Question ni lah. Boleh faham? So yang ni pun sama. Yang ni pun sama. E in VRS plus VRM sama. VRM equal to E in minus RS. So sama. Okay. Untuk full wave, ada sedikit perbezaan dengan half wave. Okay. Kat sini ya. Sensitivity. So kita kata untuk half wave, untuk full wave, the AC sensitivity is double from half wave. Okay. So kalau you dah buat latihan tu, you boleh nampak lah benda ni. Apa ni? AC sensitivity. So sebab dia dah ada dua. Kalau untuk half wave, dia dah ada dua. Positif dan negatif. Positif, negatif. Berbanding dengan half ni full wave. Berbanding dengan half wave. Half wave dia ada separuh je. Sini kan. So boleh nampak ni. Untuk satu cycle, yang ni ada dua, yang ni ada satu. So sensitivity dia dah jadi double. Kalau sebelum ni half wave dia ada 0.45 kan. So yang ni ialah 0.9. Okay. So peak value sama. E peak equal to RMS darab dengan set 2. Boleh? Yang ni dah tengok kan bawah ni kan. So average pun sama. Tapi dalam kes ni dia dua lah. Ni. Dua peak bahagi dengan pi. Untuk satu cycle dia ada dua ni. Dua peak. So dua peak bahagi dengan pi. Okay. So A peak equal to yang ni ya. Ni gantikan dalam ni. So you dapat nilai. Okay. DC sensitivity SDC equal to R total bahagi dengan range. SDC ni biasanya kita guna rumus ni lah. Okay. I total. Okay. SDC equal to yang ni ataupun R total bahagi dengan range. Total resistance of AC voltmeter. Total resistance biasanya yang ni. Rumus ni. AC darab range AC ya. So ni AC. Ni ingat ni AC bukan DC. Okay. Jadi rumus ni nanti kalau ada calculation you boleh gunakan lah. Okay. Example. Senang je lah example. Tulis example. You siapa tu? Ada orang masuk ke tadi? Patutnya auto. Semua orang ada lagi ke ni? Hilang lah seorang. Tak semua. Hilang lah seorang tu. Saya tak boleh tengok ni kan. Okay. Okay. So you buatlah example ni boleh?
Example ni basically gunakan equation je ni. Ni kan dah ada kan equation. Ni. Given V in 10 RMS. Range ini. RM 500. So VP equal to equation tadi kan. V average ni masuk average je. Kita tengok kalau 4 macam ni, D1, D2, D3, D4 ni lah full wave lah. Okay, maksudnya kat sini dia dah ada dua lah peak. Satu yang positif, satu yang negatif. So you boleh guna rumus yang full wave yang ni. Rumus dia yang average ni berbeza sikit. Yang ni sama. Okay, VP is RMS bahagi dengan darab dengan set 2 ini kan. So ini 10 darab dengan set 2. Set 2. Boleh? Faham ke ni? Okay, average. Ini 2. Betul? 2 E peak bahagi pi. So yang ni ialah 2 E peak. Yang ni lah nilai ni bahagi dengan pi. Dapat nilai dia. Ini berapa ni? Set 2 1.414 kan. So yang ni 14. 14.2 lebih kurang nilai dia. Okey, yang ni darab lah. 14 darab 2 bahagi dengan pi. Okey. SDC, SAC. SDC. SDC equal to 1 over yang ni lah. I full scale kan. Ni SDC. 1 over 1 mili ialah 1 kilo. 1 kilo ohm per volt. So SAC is 0.9 lah. SAC equal to 0.9 SDC. 0.9 kilo ohm per volt. You ada calculator tak? Ada, Ustaz. Ada. Okay. Tekanlah saya sebab saya macam pernah buat ni, jadi saya ingat nombor dia. You kena tekan lah keluar ni. Benda-benda macam ni you kena tekan lah ni. You kata saya tadi kan, you tanya saya tadi. 1 mili. Biasanya kita kalau dalam kalam kita bagi nilai I, Fs. Kalam kan kita tulis macam ni kan. 1 macam ni kan. Ya, Ustaz. So bila you nak tekan dia punya S, so you tekan calculator tu S equal to 1 over 1 kali 10 negatif 3 lah. Ataupun you dapat 1 over 1 E negatif 3 kan. You pandai tulis macam ni. Ni ialah engineering. You pakai calculator apa? Warna putih. Calculator ni. Ni putih kan. Warna yang tu macam ni, cikgu ni Ustaz. Macam ni, nampak? Casio. Yang ni you kena tengok lah buku kat belakang tu macam mana. You kena pandai lah tengok ni. Kalau you tak pandai tengok calculator je kan. Ini you patut belajar masa tingkatan 5. Saya tak ajar dah. Kilo kuasa 3 lah. You jangan tak tekan benda ni. Ni kilo ialah 0.9 kali 10 kuasa 3. 900. Kan? 900 ohm. Kalau you salah tekan ni, habis jawapan you. Macam mana kan? Biasa R kita bagi nilai macam ni. Kalau dalam kalam you akan nampak macam R sama ada ohm, kita akan tulis macam ni, ataupun R kilo ohm 1 macam ni. Boleh? You faham ni? Itu maksudnya sama lah ni. So bila you masuk calculator tu, you tetap kena tulis 1000
kalau you guna current tu sebagai 1 mili tu you tulis sebagai 1 je, yang ni kena 1 je lah. Dia mili dengan kilo. Kilo ohm ni dia akan ini ialah mili ialah 10 negatif 3. Yang ni kilo ni 10 kuasa 3. So kalau you tekan 1 kat sini dengan kalkulator, yang ni pun you boleh tekan 1 lah. Tapi kalau yang ni you tekan 0.01, yang ni you kena tulis 1000 lah. Oh dia akan tu. Tapi biasakan tulis dalam unit yang sebenar lah untuk calculation. Kalau yang ni, tulis yang ni lah, tulis 1000. Kalau tak nanti you keliru jawapan dia. Okay, so RS, guna equation ni ya. Okay. RS tak ada kan. RS yang tadilah, yang kat atas ni. Yang ni. RS equal to E in minus RM. RS equal to R total tolak RM. In. Okay. So, yang ni, RS ni. RS ni kalau dekat kalam you kena tengok lah dia tulis apa. Unit dia apa. Kadang-kadang lecturer tulis ohm. Kadang-kadang dia kilo ohm. So untuk you masukkan nilai tu. Kan biasanya kat kalam kan dia tulis calculate apa benda kan. D RS. Biasanya dia ada kotak tu. Dia ada nilai, dia ada unit kat sini. Kilo ohm. Kilo ohm you kena tulis dalam bentuk kilo ohm lah. Ataupun kat sini ohm saja. Okey, dalam kes ni RS berapa? RS ialah R total minus RM kan. So you kena cari R total. R total berapa? R total guna rumus ni. So SAC you dah ada, range dah ada. Tak ya. Okay. SAC berapa? SAC ni 0.9. Range yang ni lah. So R total ialah SAC minus jaraknya range. So ini 0.9 kilo ohm per volt darab dengan 10 VRMS. Sembilan V habis, so 9 kilo ohm. Okay. So RS equal to R total minus RM. So ni 9 kilo ohm minus RM berapa? RM 500 kan ni? 500. So 9 minus 500 ohm. Ni ohm, ni kilo. Ni 9,000 lah. 9,000 ohm minus 500 ohm. So dia akan dapat 8500 ohm. Kalau RS tu given macam ni, so jawapan dia macam ni. Jawapan dia RS is 8500 ohm kan. 9,000 tak 500, 8,500. Okay, kalau RS tu given macam ni, kilo ohm, you akan jawab 8.5 dalam kotak kat kalam tu. Kalau you tulis 8500, salah lah. Okay, kalau unit dia ohm, you kena tulis 8500. Ada beza tu. Boleh? Jangan.
Sembrono itu. Ada makna dia unit ni. Okay. Ada soalan boleh tanya. Okay, for this case, macam previous slide, commercial AC voltmeter full wave rectification, dia ada penambahan kepada circuit kat sini. Circuit kita panggil shunt, RSS, shunt resistor. So dengan adanya circuit ni menyebabkan nilai R total ni equation dia dah berbeza macam tadi. RS equal to RT minus Prof, ya. ada orang request nak masuk tu Prof. Prof tak expect. Kenapa dia tak masuk terus Sepatutnya dia auto je. Tadi you all masuk auto je kan? Mana? Masuk lah. Belum lagi. Prof. Tadi. Saya kena tekan juga. Dah, masuk semua dah. Tahu lah Google ni, kadang dia auto je. Kadang sebab saya dia dekat page lain kan, jadi kat sini. Okey, dah masuk lah. Ya? Okey Prof, okey. Saya kalut sikit. You panggil saya Prof. Panggil saya Encik, okey ke? Abang lah Prof. Okey, commercial AC voltmeter. Ini dia ada shunt. Yang masuk lambat tu nanti dia boleh tengok semula lah daripada awal lah. So yang ni apa? You pandai tak buat ni sebenarnya, circuit ni? Sikit-sikit. You faham tak apa benda ni? Macam mana kaitan dia dengan benda ni? Entah lah. Entah. You pandai apa dia panggil? Persetaraan resistor ni dalam circuit. Ni ialah apa benda ni? Rintangan parallel resistance. R equivalent. You biasa buat tak? Ada buat tak R equivalent? Parallel circuit. Ada. Ada? Prof, ada. Ada, okey lah. So yang ni RSS plus ni series dengan apa ni? Parallel. RSS parallel RM. Kena selesaikan dulu yang ni. Selesaikan dia dulu. Lepas tu tambahkan dengan RS lah sini. RS duduk sini. Lepas tu tambah dengan diode ni. Baru dapat R total. So equation dia R total equal to R2 R diode tambah dengan RS tambah dengan RSS parallel dengan RM. Macam tu. Okay. So biasanya equation ni kita nak kita nak cari nilai RS. So ringkaskan. So RS duduk sini, R total tolak semua ni. So RD ada nilai lah. Tadi kita kata kalau diode yang ideal RD equal to 0 kan. So dalam kes ni RD biasanya ada nilai. Dia bagi dia sajalah nak susahkan sikit. So RD ni satu nilai yang kecil lah, sama ada 10 ataupun 20, 50 ohm macam tu. Okay. Tapi biasanya you guna je lah equation tu. Okay, example 4. Given parameters for commercial full wave rectifier, bila disebut macam ni, dia merujuk kepada circuit ni lah. Merujuk kepada equation ni. Okay. Tak ada solution. You buat lah. Boleh buat dulu lah. Given the parameter for commercial full wave rectifier, macam ni sama je lah. Tadi pun sama kan. 10 VRMS, 500 ohm, 1 milliamp and RSS. So sekarang ni dia ada dua lah. Dulu tadi dia ada RM saja, ni dah ada RSS. Average forward resistance 50 ohm. Ini ialah
forward bias resistance for the diode 50 ohm. Infinite reverse resistance of each diode. Reverse bias memang infinity lah. Okay. So ini ialah RD ya. RD equal to 50 ohm. Okay. So klik samalah SDC, SAC dan RS. So you kena buat apa ni? SDC ada kaitan dengan apa? I full scale. Okay. Ada orang nak masuk ke apa tu? Alhamdulillah. Selamat datang pada semua yang baru masuk. Sharvin. Sihat ke? Siapa lagi tu? Syamim. Is. Kadang ni dia masuk keluar. Okey lah. Boleh ha? Boleh dengar? Boleh, bro. Boleh. Kita punya slide ni. Okay. Boleh bro. So, you ada calculator, boleh buat ni. SAC, SDC berkait dengan I full scale. Ini. SAC, ini darab dia lah 0.9 sebab dia full wave. 0.9 SDC. So, yang ni RS, pakai equation tadi. Equation tu. Hafal ke? Nanti saya tulis. Saya pun tak hafal. You kena cari, boleh masuk terus ke? Masuk terus nilai ni. R total tak ada. R total kena cari dulu. RT berapa? RT apa tadi? Question dia? SAC darab range kan? Kat mana R total equation tu? Ni. Ni total, equation R total kat sini. SAC darab range. So dapat R total. Gunakan equation tu. Range ni apa? Range ni benda ni lah ni. 10 volt RMS Vin. Itu ialah range. Maksudnya ialah voltmeter tu boleh measure antara 0 hingga 10 RMS. Voltmeter tu. Okay, so RS. Sorry. Nampak. Okay. So, you kena buat lah, tekan calculator. RS equal to R total minus 2 R diode plus RSH selari dengan RM. Tekan calculator terus dapat lah ni. Berapa? Okay. Nampaknya okay, satu lagi lah loading effect. Next topic is loading effect. Saya cuba buat ni soalan untuk exercise, guna soalan ni dengan soalan tadi satu lagi ni, yang ni. Tapi you kena buat yang ni dulu lah. Kalau saya buat soalan dekat dalam kalam tu, you akan dapat yang nilai lah, nilai. Ini mungkin 5 volt, ini mungkin 100 ohm, ini mungkin 2 milliamp. Ini pun mungkin 100 ataupun 200. Tengoklah. Okay, so jawapan ni lain-lain lah. Okay, kalau you boleh buat yang ni, patutnya you boleh buat yang tu. Sama juga case dengan yang ni lah. Yang ni, sama. Maksudnya kalau dalam kalam, you akan dapat mungkin nilai yang ni 10 volt ataupun 8 volt, 9 volt, 5 volt. Yang ni mungkin 1 amp, 0.5 amp, 2 milliamp. Yang ni 100 ohm, 200 ohm. So, equation-nya sama, cuma jawapan je lah lain. Okay. Okay, last is about loading effect. Okay.
we have discussed about loading effect in DC meter. So hopefully you can still understand. Okay. In this case, circuit ni nampak circuit ni. So circuit ni basically dia ada dua. Satu DC, sini DC. Bateri lah, kalau macam ni bateri. AC macam ni. AC ni sambung kat pelak lah. Okay, so both have 20 volt. Yang ni 20 RMS. Okay, yang ni 20 volt DC, yang ni 20 volt RMS. Ni switch. Okay. So maksudnya dalam satu case, switch ni sambung kat sini. Yang ni tak sambung lah. Okay. Untuk case lain, switch ni sambung ke sini. So yang ni tak sambung. Dia satu masa dia akan operate satu saja power supply ni. Okay. So ini you punya voltmeter tadi. Voltmeter ni digambarkan sebagai, biasanya meter ni digambarkan dalam bentuk inilah RS dan meter movement. Di assume meter movement. Okay. So kat sini akan sentiasa ada RM. So ini RS. Okay. So dalam case ni dia kata sensitivity of AC, yang ni, bila you measure AC, lebih kecil berbanding dengan sensitivity DC. Ini DC. So ini kita dah tahulah tadi SAC ialah apa? SAC ialah, sorry, SAC equal to 0.9 SDC kan. Betul lah ni, SAC lebih kecil daripada SDC. Maknanya 0.9 saja. Okay, loading effect loading effect of AC lebih besar berbanding loading effect DC. Untuk case ni contoh dia adalah range 10 volt DC berbanding range 10 volt RMS. RMS is AC lah. So ini ialah AC. Okay. So macam mana nak kira? So ini rumus dia lah. Loading effect ni you faham apa maksud dia? Loading effect ni ialah bila dalam case biasa, ni soalan test kan? Soalan test. Test satu dulu. Dalam case, dalam keadaan biasa, tanpa meter, berapa voltage kat sini? Okay, kemudian, bila you sambung meter, berapa voltage calculation kat sini? Itu maksudnya loading effect lah. Loading effect ni ialah beza antara dua tu lah dalam persen. In percentage. Okay, so sekarang ni dalam, kalau you lukis mula circuit ni, you ada power supply, ini. Kita ambil dalam case AC lah yang ni. Yang ni, switch ni sambung ke sini. Okay. You ada R1 dan R2. So sini ialah 20 volt RMS. Sini ialah 10 kilo ohm. Ini ialah 10 kilo ohm. Berapa volt ni? Cap. Berapa volt? Voltage kat sini berapa? Ini R2 kan? So this is R2. This is R1. So berapa volt sini? Volt dia separuh je lah daripada ni. 10 volt. Okay. Okay. So 10 volt ni macam mana kira? You kira lah. Ini bahagi dengan ni tambah ni, darab dengan ni. Okay. Kemudian bila you sambungkan meter, you sambungkan meter di sini. Sini ada resistor lagi. RS plus RM. RS plus RM untuk meter. So sekarang resistance resistance equivalent kat sini ialah dah jadi lain lah. R2 siri dengan RS tambah RM.
So equivalent, R equivalent. Ini. So calculation ni dah jadi lain. Itulah yang dinamakan loading effect. Jadi makin tinggi ke makin besar voltage kalau ada resistance? Rendah. Makin rendah. Betul lah tu, makin rendah. Sebab apa? Makin rendah, Prof. Makin rendah, so maksudnya bila you sambung meter, dia akan jadi ada efek pada voltage. Ada rendah sikit lah, tengoklah resistance ni macam mana nilai dia. Kalau nilai ni hampir sama dengan ni, dia jadi rendah lah kan. Kalau nilai ni tinggi sangat, dia mungkin rendah sikit je. Dia macam tu. Calculation tu akan menentukan lah. Okay. Kat sini dia punya summary apa yang saya cerita tadi lah. So untuk ERB, calculation ni, RB, actual lah. Actual ni maksudnya tak ada lagi. Tak ada, actual ni yang ni. Yang bateri. Okay. RB over RA plus RB darab dengan DC. Okay, dapat satu nilai. SDC, yang ni kita dah tahu. SDC, kita dah beritahu dulu. 1 over FS. Nilai S ni sentiasa. IFS ni dianggap sebagai DC current lah. So SDC, dia berkait dengan SDC. SAC, darab lah 0.9 ataupun 0.45 daripada SDC. Okay, so ERB, DC voltmeter, yang ni. So ni untuk DC voltmeter. Dia gunakan EDC ni. Benda ni lah kita cerita tadi. Okay, ni rumus dia, equation dia. So R total pakai equation ni. Okay, DC DC untuk DC. Okay, kalau AC, benda ni akan berubah. AC. Okay, equation. You dah pernah tengok ni. Perbezaan antara half wave dan full wave. Half wave 0.45, full wave 0.9. SDC. So unit untuk S ialah kilo ohm per volt. This is the unit for sensitivity. Okay, R total, S darab dengan range. Okay, ni S half wave, ni S full wave. Sensitivity ya. So ER2, ni. Pakai equation ni. Okay. So sensitivity AC less than sensitivity DC, kita dah tengok tadi. So betul lah ni. So kalau sensitivity DC 1 over I full scale dapat 10. So daripada 10, yang ni 0.45 di SDC, 0.45 daripada sini. Yang ni 0.9 untuk full scale daripada sini. Okay, macam tu lah. Tapi you kena kira yang ni dulu, SDC, daripada nilai ni. Biasa nilai ni akan diberi lah. Biasanya akan diberi. So dalam kes ni 100 microamp. Yang tadi tu apa? Tadi tu biasanya ni 100 microamp. Ya. Okay, ni 100 microamp. Nampak biru tak nampak. Okay, ni 100. Okay. So ni 100 microamp. FS. Okay, ada lagi. Determine the loading reading obtained with a DC voltmeter RB. Ini soalan dia lah. Soalan sama je lah. You buatlah. Cuma nilai dia berbeza kat sini. So soalan ni pun famous juga. Famous. Determine the reading obtained with a DC voltmeter when the switch is set at point B. Maknanya switch pergi sini. So ni tak ada lah. So, kira yang ni saja. So kalau set ke sini, ini dah jadi AC voltmeter. So
set at point A. So kirakan RB, reading at the same RB, reading kat sini using half wave and full wave. So you kena gunakan rumus tadi lah. Half wave kena kira S, kena kira rumus yang diberi ni. Rumus yang ni. Ni E, voltage. Half wave yang ni, full wave yang ni. Half wave, full wave. Okay. Okay dah, tu je. Summary, in this subchapter we have learned about blah 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 blah. The purpose of rectifier construction of AC voltmeter. Okay, the purpose of rectifier. Apa dia? So that the current will flow in one direction. The AC will flow in one direction. Okay. Analysis of AC voltmeter, half wave and full wave. So half wave dia ada satu saja dekat output, satu macam ni half wave, and full wave dia ada macam ni. Boleh. Aci boleh ya. And AC voltmeter loading effect yang kita kira tadi lah. Okay. So you kena try lah, kena buka apa ni, ambil kertas, ambil pen, keluar calculator, tulis, keluar jawapan dia. Okay, conclusion, the observer meter movement is converted to AC voltmeter by connecting rectifier circuit. Full wave voltmeter has higher sensitivity compared to half wave. So full wave is 0.9 STC. So half wave 0.45 STC. See, DC voltmeter has higher sensitivity compared to AC. Betul lah tu. Okay, ada soalan? Semua ada lagi ke? Ada, Prof. Ada. Ramai tu. Prof, nanti yang nota yang Prof contoh-contoh tu boleh save tu. Boleh. Oh, nak save ni? Prof save nanti. Okay, saya save. Nanti saya bagi dekat apa? WhatsApp. Okay, Prof. Attendant, Prof. Tenda dah ambil. Ni? Ada 9 je. Nakyu, Muzammil, Irfan, Amirul, Amir, Adam, Faris. Saya Prof, saya. Ke yang mana? Ini lah. Mana lagi? Kenapa dia tak? Ni mana Lambat ni? Prof. Boleh. Ni mana ni? Bukan ni. Sekejap. Tadi, Prof. East, Prof. Ini. Ini orang lain ni. Sekejap. Bahasa tu. Kenapa gitu? Ni lah kan? Mana ada lagi orang lain? Tak update dia. Dia tak update kan you, Prof. Dekat Kalam kan, Prof? Bahasa semua. Okay. Kalam. Kalam. Tak apalah. Nanti saya set lah. Tak ada lah. Okay, Saya that's ada, all. Prof. Tak payah lama ingat video ni, nanti kita semula. Kalau tak silap, dekat Kalam ada assignment dengan lab. Nanti saya akan terang semula lah pasal tu. Dibaca dululah. Okay? Mana assignment dengan lab ada? Ni assignment Assignment. Baca dululah. Nanti saya akan terangkan. Baik, Prof. Okay, that's all. Thank you very much for your attention. Thank you semua yang hadir. Adam, Daniel, Is, Faris, Irfan, Syamin, Muzammil, Nakyu, Sharvin. Saya punya attendance ni kenapa ni? Tak pergi nama kau tak keluar. Bahasa tu. Okay lah, tak apalah. Saya tengok kat video ni. Okay, that's all. Ada soalan boleh tanya? Ada soalan? Ada, Prof. Ada Okay. So selamat. So siapa yang sambut Christmas esok? Ada? Shavin sambut Christmas ke tak? Tak, Prof. Tak.
Tak, okay. So, happy holiday. Enjoy your holiday. Happy holidays. Over. Ada karantin lagi ke sekarang? Ada quarantine lagi. Ya. Okay lah, jaga SOP. Dia cakap, jaga SOP. Prof tak bercuti Prof. Saya petang ni balik kampung. Terengganu. Oh. Mestilah balik kampung. Nanti kan mem marah lah. Apa benda lagi, kerja lagi. Prof, Ah, nak tanya Prof, yang exercise yang hari tu, yang apa ni, yang hari tu buat tu, yang Prof tengok video dulu tu, yang tu dia nak P ke dia nak RX? Oh, P tu kena convert. Kalau 20% dia jadi 0.2. Kalau 30% jadi Ni bukan, 0.5. sebab dia ada formula. Mula dia formula tentang P, lepas tu RX. Dia nak buat P tu kan ada RX. So, buat RX dulu baru boleh buat P. So, saya tak nak tahu, itu soalan yang Prof bagi tu, dia nak RX. nilai RX ke nilai P? RX lah dalam unit ohm, kilo ohm. Oh, unit, dia nak RX. P dah bagi dah tu 0.2, 0.4 tu, itulah P. Oh, Percentage P. kiranya salah buat tu. Formula. Rasanya kalau selepas benda tu habis boleh tengok jawapan kot. Cuba tengok balik. Tak ada lah Prof. Tak ada dah. Tak ada Prof. Ada Nanti saya pakar. tengok. Nanti saya check. Dia setting dia saya tak apa cakap lagi. Kalau buka semua nanti you buat sebuah tu dah ada jawapan. Susah juga nanti. Setting dia tu kita boleh buat. You tekan je dah keluar jawapan. Senang sangat. So saya buang jawapan tu. Sepatutnya bila habis exercise tu ataupun habis quiz tu, masa dia, you boleh klik lah, dia keluar lah jawapan tu, you boleh tengok, oh jawapan ni, jawapan ni. Cuba try kalau ada. Tapi you tak boleh buat lah. Nanti saya buka semula, saya try semula. Mungkin lepas ni quiz kita pakai soalan-soalan tu lah. Tapi mungkin cover dengan soalan yang saya akan buat ni lah, yang tadi tu. Tak buat lagi. Okay Okay Prof. Semua keluar dia. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Thank you Prof. Thank you, bro. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Assalamualaikum.